Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 7 April 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan membangunkan bandar mini Mulu bagi kawasan pentadbiran daerah kecil Mulu untuk merangsang kemajuan dalam pelbagai aspek khususnya sektor pelancongan. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kerajaan negeri akan melakukan pelan induk bagi merealisasikan projek tersebut dalam masa terdekat. Menurutnya, kerajaan Sarawak akan mengambil alih projek tersebut daripada kerajaan pusat untuk memastikan pembangunannya cepat dilaksanakan sekaligus memberi manfaat kepada komuniti setempat di bawah pentadbiran daerah kecil Mulu. Mulu tu adalah kawasan pelancongan, jadi mesti adalah mini township. Kita plan dulu master plan dengan bangunan pejabat untuk jabatan-jabatan yang ada di situ. Banyak turis datang, tentulah sida immigration mesti ada, dia pasport. Nombor dua, yang mungkin kelak ada custom mesti ada, daya polis mesti ada. Nah, ini jabatan-jabatan yang harus kita tempat di situ. Jadi kita mulahlah mini township. Kita akan pola master plan tu sibuh nunggu IPU lah kelak Sarawak kejap malah. Berucap semasa majlis pemimpin bersama rakyat di Mulu pada malam Selasa, Ketua Menteri menambah kerajaan negeri bersetuju menambah satu blok baharu bagi skim penempatan semula masyarakat Penan di Batu Bungan. Beliau juga bersetuju dengan cadangan untuk menggezet Kampung Melinau sebagai Kampung Rizab. Iaitu di Melinau, kita approve pajaklah malah segi blok lagi. Kita malah lagi si blok pakai nambah Batu Bungan kita nambah. Dia juga di Melinau minta rizab kampung di Gazette. Ada Permanent Secretary situ ada. Kelak kita timbang dengan pengarah tanah cabai. Kita nyadu orang tu. Kita berilah kawasan Melinau kampung yang di Gazette, dan kita apabila kita atur betul-betul dengan infrastrukturnya. Sementara itu, beliau memberitahu semua kawasan di kawasan Mulu akan dibekalkan dengan bekalan elektrik menerusi skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES menjelang tahun depan. Katanya kerajaan Sarawak membekalkan kemudahan elektrik secara percuma menerusi SARES. Cik lama lagi kali habis tahun tu ataupun awal 22, kawasan Mulu tu semua akan dibekal dengan elektrik 100%. Dan SARES tu, kalau tak silap saya ada bil. Saya ada bayar. Free. Jadi GPS pergi elektrik free di Sarawak. Khususnya di kawasan kampung dan rumah panjang yang gunakan SARES. Terdahulu semasa berucap, Timbalan Speaker DUN Sarawak yang juga Adun Mulu Datuk Gerawat Gala memberitahu beliau bersama Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau sentiasa berusaha keras untuk membawa kemajuan dan pembangunan di kawasan Mulu. Keperluan rakyat kita di sini ada juga yang kita sudah sedia laksanakan di bawah SDA dalam masa yang terdekat ini, ya. Antara infrastruktur asas atau kemudahan asas yang kita sedia nak laksanakan di bawah SDA ialah nombor satu, loji bekalan air terawat untuk kawasan Mulu National Park ini, ya. Sudah diberi peruntukan di bawah SDA, yang amat berhormat sudah beri kepada SDA, dan SDA sudah beri peruntukan 35 juta untuk loji air terawat menampung keperluan kawasan ini untuk tempoh 15 tahun. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Ketua Menteri dan Gabungan Parti Sarawak GPS komited dalam melaksanakan program penyukatan tanah NCR. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata kerja-kerja penyukatan ini telah bermula sejak tahun 1960-an hingga sekarang.
Kita sudah menjalankan kerja-kerja penyukatan tanah NCR ini sejak daripada tahun 1960-an lagi. Dan kita telah pun berjaya daripada tahun 60-an hingga tahun 2010 menyukat lebih kurang 260,000 hektar. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Tradisional Buntal Lama Kuching di Dewan Seri Buntal Kampung Buntal Kuching pada Selasa. Seramai 155 penduduk menerima surat hak milik tanah Seksyen 18 Kampung Tradisional Buntal Lama dalam dua fasa dengan sebahagian besar menerima pada Rabu. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 Sarawak menambah Kerajaan Sarawak melaksanakan kerja-kerja penyukatan menerusi inisiatif baharu dalam dua peringkat memandangkan keadaan tanah NCR yang berselerak di negeri ini. Peringkat pertama ialah penyukatan secara perimeter dan dikeluarkan dengan warta setelah ianya disukat di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri kita. Dan itu pun berdasarkan permohonan. Kalau siapa yang tak mahu, tak apa. Kita tidak akan jalankan kerja-kerja penyukatan. Dan setakat ini, kita telah pun berjaya menyukat lebih daripada 980,000 hektar tanah NCR kita. Dan kita telah pun berjaya mewartakannya lebih daripada 760,000 hektar. Tambah beliau lagi, Kerajaan Sarawak juga akan membantu pemilik tanah Seksyen 6 bagi penyukatan tanah secara individu. Sementara itu, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam program sama mengingatkan penduduk yang telah menerima geran tanah untuk tidak menjual atau memindahkan hak milik kepada orang lain selain ahli keluarga sendiri agar ia dapat diwarisi generasi akan datang. Antara perkara pertama yang dia disihat pada kita ialah kita jaga tanah itu betul-betul. Kerana tanah itu adalah untuk kita dan keluarga kita, untuk membina satu institusi kekeluargaan, membina rumah, mula rumah. Yang keduanya, sedapat mungkin tanah itu untuk warisan generasi anak dan cucu. Yang paling penting, supaya kita generasi yang terkini itu yang menerima geran tanah daripada Timbalan Ketua Menteri mendapat dikekalkan geran tanahnya untuk generasi anak dan cucu kita. Beliau yang juga adun Pantai Damai berkata kawasan di sepanjang Jalan Sultan Tengah termasuk di Kampung Buntal akan mengalami transformasi pembangunan dengan pesat. Kampung Buntal termasuk kampung-kampung yang berada di sepanjang Jalan Sultan Tengah, nun daripada Pangi nun sampailah ke Sentubong, akan mengalami satu bentuk transformasi pembangunan yang hebat pada hari itu dan lebih-lebih lagi pada masa-masa yang akan datang. Katanya pembangunan yang berterusan ini akan mengakibatkan nilai hartanah di kawasan sepanjang Jalan Sultan Tengah termasuk Kampung Buntal akan melonjak. Selanjutnya, seramai 234 orang menerima vaksin Pfizer-BioNTech dos kedua di Pusat Pemberian Vaksin Dewan Suara Seri Aman pada Isnin. Turut menerima vaksin dos kedua tersebut, Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak merangkap Adun Batang Ai Datuk Malcolm Musim Lamoh dan Adun Lingga Simoy Peri. Ketika ditemui, Datuk Malcolm menyeru masyarakat di bahagian Seri Aman untuk mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera, pejabat-pejabat daerah berdekatan dan juga klinik-klinik kesihatan yang berhampiran. Proses pemberian vaksin berjalan dengan lancar dan mengikut ketetapan oleh pihak Jabatan Kesihatan bahagian Seri Aman. Manakala di Bintangoh, dengan Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 18.5 juta ringgit untuk melaksanakan dua projek rakyat di kawasan tersebut. Menurut Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing, sebanyak 10 juta ringgit diperuntukkan untuk menaik taraf jalan utama di Batu 2, Jalan Kelupu, Bintangoh. Manakala sebanyak 8.5 juta ringgit lagi diluluskan kerajaan negeri untuk membina kolam renang di daerah Maradong.
Bercakap ketika meninjau tapak projek itu pada Selasa, Datuk Ding menasihatkan agensi pelaksana supaya mempertingkatkan lagi usaha untuk menyiapkan projek tersebut mengambil kira keadaan cuaca yang baik ketika ini. Dalam program berbeza, Datuk Ding berkata program Info on Wheels IOW daerah Meradong penting bagi masyarakat luar bandar mendapat input serta maklumat sahih mengenai kepentingan suntikan vaksin pandemik COVID-19. Katanya program anjuran Pejabat Penerangan Daerah Meradong itu merupakan medium yang terbaik dan berkesan untuk membudayakan norma baharu yang berperanan menangkis berita palsu di sosial media. Selain itu, ia juga berperanan untuk menyedarkan masyarakat akan tanggungjawab bersama dalam mengekang penularan jangkitan COVID-19. Antara pengisian program diadakan pada Isnin adalah penjelasan serta penerangan mengenai norma baharu dan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan, pusat maklumat rakyat, soal jawab bersama penduduk dan penyerahan bahan penerbitan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.